pakai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam Ustaz punya kan? Untuk yang baca terjemahan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Terima kasih kepada Tuan Guru Sahibul Fadilah Ustaz Nazri, Imam Masjid Seri Sendayan, Tuan Guru kita semua, Jawatan Kuasa Pengurusan dan Pentadbiran Masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dan esok kita masa yang diperuntukkan amat terhad, kurang lebih dalam 4 jam. Dan saya bercita-cita mudah-mudahan dengan kehadiran kita sehari dua ini, paling tidak kita dapat mengkhatamkan kitab ini. Dan kalau kita tengok kitab ni tebal, lebih kurang dalam 400 lebih hadisnya, sebab versi Syama'il Muhammadiyah ini pelbagai cetakan dan terjemahannya. Dan kita dapat kitab setebal ini, dan mustahil untuk kita diskusikan satu demi satu hadisnya. Tapi insya-Allah target kita boleh khatamkan, dan kita boleh tengok apa yang penting-penting di sebalik hadis yang perlu di-highlightkan. Konsep kita bersama sepanjang tempoh 2 hari ini, konsepnya ialah saya akan membaca matan hadis, sahabat saya akan membaca terjemahannya, dan kita mungkin akan berhenti mana-mana poin yang perlu untuk kita sama-sama diskusikan. Di situ ada benda-benda yang mungkin kita boleh buat nota, dan kita boleh letakkan sisipan tambahan pada buku kita masing-masing. Dan saya kira konsep itu mudah dan simple. Saya baca matan dalam bahasa Arab, sahabat saya baca terjemahan,
dan kita akan setiap kali terjemahan yang penting-penting kita berhenti sekejap kat situ dan kita akan bincang mana-mana yang berkaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita ini adalah perhimpunan yang terbaik, memberkati kita, mengampunkan dosa kita. Dan sebetulnya apa yang kita lakukan pada pagi ini, kita sudah pun melaksanakan perintah Nabi sendiri untuk mencapai kesempurnaan iman. Rasulullah kan telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak akan sempurna iman seseorang melainkan di aku ini lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya dan selain daripada kedua-duanya. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita dalam on track untuk mencapai kesempurnaan iman tersebut. Dan mudah-mudahan paling tidak keberkahan pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah ini akan membibitkan lebih lagi perasaan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tuan-tuan, Nabi dah sebut salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 benda. Kalaulah 3 benda ini Allah anugerahkan kepada kita, maka kita akan mendapat kelazatan iman. Nikmat tu cukup luar biasa. Semua orang boleh cerita tentang sesuatu, tapi tidak semua yang Allah anugerahkan rasa keindahan dan kelazatan di sebalik apa yang disebut. Semua orang boleh cerita, contoh pasal alam rumah tangga sebagai contoh. Tetapi kalau orang tersebut buatlah PhD sampai 3 tentang alam rumah tangga, tetapi orang tersebut tak pernah pun berumah tangga, dia tak akan rasa macam mana perasaan dan pengalaman orang berumah tangga. Begitu jugalah kita dalam sepanjang kita mempelajari berkaitan dengan sirah Nabi, kita tak akan dapat rasa dan tak dapat menghayati bagaimana keadaannya Nabi, melainkan kita dapat menjiwai apa yang disebutkan dengan fizikalnya Nabi, matanya Rasul, pergerakannya Nabi, cara senyumnya Nabi, apa yang dipakai oleh Rasulullah. Dan kita sekarang ini on the way, on track untuk mencapai Syama'il. Ini yang disebut objektif hasil daripada penulisan buku ini adalah untuk bukan sekadar menggambarkan kelebihan, kesempurnaan, lengkapnya berkaitan dengan Nabi, tetapi lebih daripada itu nak membawa kepada kita agar kita ini juga melengkapkan diri kita untuk kita persis seumpama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ada pada tangan tuan-tuan dan perempuan ini adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il ni kata jamak. Dia kata jamak, kata plural. Plural yang membawa maksud lengkap. Kelengkapan, kesempurnaan, yang buku ini menghimpunkan banyak cerita-cerita kelengkapan berkaitan dengan Rasulullah. Lengkap semua ada dalam ni. Dan yang menyusun buku ini adalah Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Imam Tirmizi ni tuan-tuan, nama penuhnya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahak As-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi. Lahir kurang lebih pada tahun 209 Hijrah di sebuah kampung namanya Bugh. Kampung Bugh. Sebab tu dinisbahkan, selain daripada memanggil nama beliau dengan panggilan Tirmizi, beliau juga dikenali sebagai Al-Imam Tirmizi Al-Bughi. Sebab asal kampungnya kampung Bugh. Macam kita orang Sendayan letaklah Sendayani ke Al-Malizi ke, macam itulah Al-Bughi. Dan Imam Tirmizi ni lahir 209 di kampung Bugh, kemudian berpindah di sebuah kota namanya Tirmiz. Dan kota tersebut ada sebahagian ulama memanggil dengan panggilan Tarmiz, ada yang panggil dengan panggilan Turmuz. Sebab itu Imam Tirmizi dengan bahasa lain juga disebut dengan nama Turmuzi ataupun Tarmizi dan Tirmizi. Cuma tinggal lagi kebanyakan yang mengungkapkan sandaran panggilan kepada beliau dengan panggilan Al-Imam Tirmizi. Muhammad
bin Isa bin Muhammad bin Isa sampailah kepada As-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi, dan wafat sekitar tahun 279 Hijrah ketika beliau berumur kurang lebih 70 tahun. Tu Imam Tirmizi rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Kita mulakan dengan pembacaan hadis yang pertama. Bab yang pertama, babu maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad yang bersambung kepada Al-Imam Tirmizi, wa bisanadin muttasil Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil ahmaq. Abyad ahmaq ni dia putih-putih kapu. Wala bil adam, sebahagian daripada orang Arab sebut kalau Adam dipanggil dengan perkataan adum. Adam, adum. Wala bil ja'dil qatati wala bis sabati ba'asahu Allah taala ala ra'si 40 sanatan. Fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sanatan. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Terjemahan Syekh. Okey, stop kat situ. Tuan-tuan boleh buat garis, satu garis daripada perkataan tidak terlalu tinggi sampai kepada tidak terlalu rendah, gariskan. Kemudian tulis, buat note dekat selepas perkataan rendah tu, tulis bahasa sastra Arab, nama dia sastra Arab, tulis. Contoh, kita nak kata masjid ni besar benar lah, masjid ni cantik, siapa buat ni? Tu Tan Sri buat tu, Datuk yang buat tu. Tapi itu namanya istilah sastra. Adakah kita melihat tokoh tersebut ambil simen, angkat, buat batu batan, kemudian tak? Contoh kita kata masjid negeri itu siapa buat? Tuanku yang buat tu. Bila kita kata tuanku yang buat, adakah tuanku yang betul-betul sama dengan? Tak. Tapi nak memberikan penghormatan kepada masjid tadi, maka disebutlah nama tokoh-tokoh tadi. Macam inilah juga dalam hadis ni, bila nak bagi tahu baginda Nabi dulu, Sahibul Samahah dulu, mantan bekas mufti Mesir, bila mengajar kami Syama'il ni dalam kitab dalam Masjid Al-Azhar, bila mensyarahkan maksud tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bukan kita gambarkan pada skala A, B, C. Oh, Nabi ni pada skala B. Tak, bukan tu maksudnya. Tidak terlalu tinggi ni nak menggambarkan, dan kita pernah tengok kan, kalau ada orang tingginya tinggi lampai. Tinggi lampai ni kan, kalau dia berdiri tu nampak dia punya kadang-kadang lekuk dekat bahu dia tu kan. Tinggi dia tak berapa nak nampak macam. Tetapi Rasulullah ni tinggi tapi tegap dan berwibawa. Tinggi, tegap dan berwibawa. Jadi bila menggunakan ungkapan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bukan bermaksud skala oh Nabi ni sedang-sedang macam tu, yang pada kedudukan B kot. Bukan tu maksudnya. Dalam sebahagian hadis yang lain, ini namanya mukjizat Nabi. Nabi kalau berjalan dengan orang yang tinggi, kelihatan Nabi lebih tinggi daripada orang yang tinggi tadi. Nak menunjukkan hadis ini bila ditelikan, diselaraskan dengan hadis-hadis yang lain, nak menggambarkan ungkapan tadi, wibawanya Rasulullah itu sendiri. Wibawa. Kita pernah tengok kan orang kalau badannya besar, cantik, nampak dia punya bila bergerak tu indah dan tak nampak cacat celah dia. Dan Rasulullah lebih hebat daripada orang tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sama Syekh, kulit.
Okey, kalau kita tengok balik dalam hadis disebut dengan perkataan, tuan-tuan buka dalam matan hadis tu. 1 2 3 4 5, baris yang kelima. Baris yang keempat, ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Kita buat garis. Gariskan perkataan ra'si arba'ina sanatan. Maksudnya apa? Maksudnya awal-awal umur 40 tahun. Awal-awal umur 40 tahun. Tinggal lagi dalam terjemahan ni ditulis dengan 40 tahun kan? Itu yang disebut khilaf. Ada yang kata Rasulullah umur 40 tahun 3 bulan. Ada kata umur 41 tahun 1 bulan. Lantikan bagi dan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwafatkan, sambung. Okey, sama juga yang hujung baris 1 2 3 4 5 yang kelima hujung tu. Buka balik matan muka surat yang pertama, gariskan perkataan ra'si sittina sanatan. Kita pernah dengar 63 tahun, ada kata 61 tahun, tapi diungkapkan oleh Sayyidina Malik bin Anas dengan ungkapan ra'si sittina sanatan. Awal-awal umur 60 tadi. Accurate-nya tu itu banyak khilaf. Okey, sambung. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri, haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi an Humaidin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawil wala bil-qasir hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabatin asmaral launi iza masya yatakaffa'u. Okey, sama. Maksud sedang ni cantik dipandang dengan wibawa. Bukan pada skala ABC tadi, tak. Bukan Nabi pada yang B. Tapi bila dipandang nampak haibah dan kewibawaan Rasulullah tu. Bukan tinggi sangat, bukan rendah sangat. Walaupun tinggi tapi nampak wibawa tadi. Sambung ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar ya'ni al-Abdiyya, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara' bin Azib yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'a ba'ida ma bainal mankibain azimal jummati ila syahmati uzunai alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku mendengar tu ya. Gariskan terjemahan memakai pakaian berwarna merah. Terjemahannya, kontennya sama dengan hadis-hadis yang sebelum ini, cuma penambahannya Nabi selain suka memakai baju berwarna putih, Nabi juga sering dilihat memakai pakaian yang berwarna merah. Itu penambahan dalam terjemahan hadis yang ketiga ni. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan an Abi Ishaq
anil Barra ibni Azibin qala ma ra'aitu min zi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibayhi ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Terus ya, aku tidak pernah sama maksud terjemahan hadis yang sebelum ni. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nuaimin, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuza an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tawil wala bil-qasir syasnul kaffaini wal qadamain dhakhmur ra'si dhakhmul karadis tawilul masrubah iza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Okey, gariskan situ. Gariskan. Itu penambahan terjemahan sifat Nabi. Tengok pada telapak tangan Nabi dan bahagian kedua-dua telapak kakinya Rasul. Tebal. Tapi tebal bukan nampak cacat. Tebal yang nampak orang yang bertubuh sasa, yang wibawa bila memegang sesuatu. Ni lah tuan-tuan ni. Kalau botol ni kalau kita pegang sekarang nampak nah biasa kan. Tapi kalau orang tu tangan dia lebar, lepas tu pula nampak dia punya besar, dia tu cantik cara memegang. Agak botol ni pun tak nampak kan dia punya tapak dia punya tangan tu kan. Keadaan Rasulullah, wibawanya tapak tangan Nabi menggenggam sesuatu tu luar biasa. Sesuai lah pegang pedang pun macam mana Nabi kan dengan para sahabat kan. Pegang pedang Nabi kita tengok besar, sahabat punya pedang pun besar. Jadi kalau pegang genggam tu tidak mustahil. Kalau saya yang pegang, entahlah memang gugur ke belakang lah kan. Tapi Rasulullah pegang dengan sahabat sesuai dengan bentuk fizikalnya Rasul dan para sahabat. Sambung saya. Besar yang bukan bermaksud besar yang tak cantik. Cantik besar sesuai dengan tubuh badan. Ada orang kadang-kadang kepalanya kecil, badannya besar. Ada orang badannya kecil, kepalanya besar. Tapi Nabi ni fizikal cukup syama'il dan cukup sempurna dengan wibawa dan hebatnya Nabi. Sambung. Tadi kita dah gariskan tidak terlalu kita dah gariskan yang telapak tangan tu kan. Okay, buat garisan lagi sampai kepada bulu dadanya memanjang. Daripada perkataan telapak tangan tadi sampai kepada bulu dadanya memanjang. Itu penambahan sifat fizikal dalam terjemahan ini berbanding dengan hadis-hadis sebelum ni. Ada penambahan. Jadi bila kita buat revision balik di rumah, bila kita buka balik hadis yang pertama, okey, ni benda yang kita dah baca. Buka yang kedua, ketiga, kita dah highlightkan, kita dah gariskan, ini penambahan rupanya sifat fizikal Nabi. Jadi kita nampak bila kita compile dan combine kan, oh ini rupanya gambaran Nabi. Jadi tak adalah kita nampak pengulangan tu balik semula berlaku. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Abi Anil Mas'udi bihadzal isnad nahwahu bima'nah. Haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabiyul Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'farin. Muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima. Wa Abu Ja'farin Muhammad bin al-Husaini wa huwa bin Abi Halimata wal ma'na wahidun qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Aliun iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mummaghid. Pengulangan balik kan,
wala bil qasiril mutaraddid wa kana raba'atan minal qaumi lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti kana ja'dan rajila wa lam yakun bil mutahham wala bil mukalsam wa kana fi wajhihi tadwir abyadu musharabun ada aul ainain ada ajul ainain ahdabul ashfar jalilul mushashi wal katadi ajrad zu masrubah syasnul kaffaini wal qadamain iza masya taqalla'aka annama yanhatu fi sababin wa izal tafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Cop mohor kenabian nabi kan. Aswadun nasi sadra wa asdaqun nasi lahjah wa alyanuhum arikah wa akramuhum aisyrah man ra'ahu badihatan habahu. Ini bila sesiapa melihat Rasulullah ni cukup nampak haibah wibawanya Nabi. Sekali tengok aja kita melihat dalam banyak sirah Rasulullah kan, ada yang non muslim first time tengok Nabi, wibawanya Nabi, wah, terus ucap syahadah. Dengan pandangan pertama terus ucap syahadah. Man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu. Aku tak pernah lihat orang sebelumnya. Wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa orang ni, kata orang lain tentang Nabi. Qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'farin Muhammad bin al-Husain yaqul sami'tu al-Asma'i yaqulu fi tafsir sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mummaghit az-zahibu tulan wa qala sami'tu a'rabiyyan yaqulu fi kalamihi mummaghata fi nashabatihi ay maddaha maddan syadidan wal mutaraddidu ad-dakhilu ba'dahu fi ba'din qisara. Wa amma, muka surat yang ke-6, muka surat ke-6, wa ammal qatatu fasyadidul ju'udati wat tarajjulul ladzi fi sya'rihi hujunatun ay tasannin qalilun wa ammal mutahhamu fal badinu al kasirul lahmi wal mukalsamu al mudawwarul wajhi. Muka Nabi bulat dan bujur sedikit. Wal musyarabul lazi fi bayadhihi humratun wal ad'aju asyadidu sawadil aini wal ahdabu at-tawilul ashfar. Sambung Syekh. Ulang balik kan terjemahan dia kan benda yang sama. Maknanya Rasul kalau berjalan tegap, dia tak ada meleweh-leweh jalan, mengangkat kaki tu dengan penuh tegap, kanan kiri angkat, berjalan tu tegap. Tapi dalam kita nampak ada orang tegap nampak macam robot, tapi Rasulullah tegap wibawa sesuai dengan bentuk fizikalnya Nabi, rambut Nabi. Jadi bila orang pandang, wah, cukup luar biasa. Sebab tu sahabat kata lam ara qablahum, aku tak pernah tengok mana-mana orang yang persis seumpama macam Nabi. Cukup pandang wibawa luar biasa. Sambung je.
Nabi, peramahnya Nabi, bergaulnya Nabi dengan para sahabat, sehingga kan diungkapkan oleh sebahagian sahabat yang lain, kami ni kalau duduk dengan Rasulullah ni, kalaulah ada orang lain luar datang untuk menziarahi Nabi, yang itulah kali pertama mereka nak jumpa Nabi, mereka tak kenal mana satu Nabi. Dek kerana santai dan sempoinya Rasulullah tadi, pakaiannya, caranya. Jadi itu kelebihan Nabi. Walaupun Nabi itu santai dan sempoi, bukan bermaksud menghilangkan kewibawaan baginda sebagai Nabi. Dalam peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah, kan bila masuk sempadan tu kan, bila masuk ke dalam sekali lagi, ada je orang ketika tu bukan menyambut Nabi, tapi yang ketika itu mereka sambut adalah memang mereka tahu mereka sedang menyambut Rasulullah. Tetapi dek kerana pakaian yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketika itu, nampak lebih orang kadang-kadang disebut sebagai first impression. Tengok aja, wah agak ni Rasulullah ni, gaya pakaian. Sebab Nabi ni santai, sempoi, Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi tak nak nampak baginda lebih daripada yang lain. Walaupun yang demikian, tetap sahabat memuliakan baginda Nabi. Tidak sedikit pun menghilangkan penghormatan mereka kepada Rasul. Sambung. Gariskan perkataan mukalsam yang terjemahan tu. Al-mukalsam, wajah yang bulat. Dalam kalau tengok pada hadis-hadis yang lain, bukan maksud wajah yang bulat, muka Nabi tu bulat macam kita muka bulat, tak. Tapi Rasulullah dia nak katakan bulat sepenuh tak, tapi ada bulat, ada bujur dia. Bulat dan bujur. Bukan bulat sepenuhnya bulat, tidak, tapi dia bulat dan bujur. Itu muka Rasulullah dalam sebahagian hadis-hadis yang lain yang menceritakan dengan fizikalnya baginda Nabi. Sambung je. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in haddatsana Jumay' bin Umar bin Abdul Rahman al-Ijli ibla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulan min bani Tamim min waladi Abi Halata zawji Khadijata yukanna Aba Abdullah an ibnin li Abi Halata anil Hasan ibn Ali qala sa'altu khali hindabna Abi Hana wa kana wasafan an hiliyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat ke-8. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bih faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama yatala'la'u wajhuhu, menyina muka Nabi, pandang muka Nabi. Kita sekarang ni kan macam-macam pakai kan, muka punya basuh muka tu, letaklah serum macam-macam. Tapi Rasulullah tak payah, dia memang pandang nampak wibawa, pandang muka luar biasa. Itu disebut sebagai yatala'la'u wajhuhu, bersinar muka Nabi. Dan sinar kita pandang muka orang, pandangannya menyinar, tapi menyinarnya bukan sinaran memandang tu menyengit, mata tak sakit, tapi hati tu terbuka, sedap gerak-geri nak mengikut orang tu. Apatah lagi Rasulullah.
tala'lu al-qamari lailatal badri atwalu minal marbu wa aqsaru minal mushazzab azimul hamah rajilus sya'r in faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata uzunai iza huwa waffarahu azharul launi wasi'ul jabin azajul hawajib sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhul ghadabu aqdala irnain lahu nurun ya'luh yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma kasul lihyah sahlul khaddain dali'ul fam muflajul asnan daqiqul masrubah ka'anna unuqahu jidu dumyah fi safa'il fiddah mu'tadilul khalaq badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadar. Oh, Nabi punya dada dengan perut Nabi elok sejajar. Kita perut kita ke depan kan, Nabi sejajar. Nak macam mana kan? Lepas tu aridus sadri ba'idu ma bainal mankibain dhakhmul karadis anwarul mutajarrad mausulu ma bainal labbati was surrati bi sya'arin yajrikal khat aris sadiyaini wal batni mimma siwa zalika asy'aru zira'ain wal mankibain wa alis sadar tawiluz zandain rahbul rahah syasnul kaffaini wal qadamain sa'ilul atrafi au qala sa'ilul atraf. Boleh sa'il, boleh sya'il. khasmanul akhmasain masihul qadamain yanbu anhumal ma iza zala zala qali'a yakhtu takaffiya wa yamshi hauna zari'ul mishya iza masya ka'annama yanhatu min sababin wa iza tafata jami'an khafidut taraf nazuruhu ilal ard atwalu min nazrihi ilas sama jullu nazrihil mulahazah. Nabi kalau dah tengok dalam mata ni, Nabi lebih banyak memandang di bawah daripada memandang di atas. Memang dalam kita menyebut syama'il ni, tetapi ada perkara-perkara yang kita kena sesuaikan dengan konteks kita. Kok kita drive kereta pandang bawah, tak jadi nanti. Jadi sesuaikan juga, berlanggar accident nanti. Atwalu min nazrihi ila sama jullu nazrihi mulahazah yasuqu ashabahu wa yabda'u man laqiya bis salam. Sambung Syekh. Itu poin dia, agung dan mulia, fizikalnya indah, tak ada cacat cela. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bersinar-sinar seperti sinaran bulan di mana purnama. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang lebih tinggi daripada orang yang rendah dan lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sedang. Baginda memiliki kepala yang besar, rambutnya bergelombang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membelah rambutnya menjadi dua. Nanti pada hadis bab-bab yang selepas ini kita akan tengok Nabi ada masa-masanya Nabi kalau menyisir rambut tu Nabi kat tengah-tengah, Nabi dua. Ada masa-masa Nabi ke kanan, ada masa-masa Nabi ke kiri. Itu ada dalam bab cara Nabi menyisir rambut nanti kemudian. Sambung. Jika tidak, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan ujung rambutnya menutupi daun telinga. Rambutnya bersih putih, disikat dengan rapi sehingga nampak emas dan bersih. Dahinya luas, keningnya nipis, halus dan panjang sempurna, tidak bersambung terpisah di antara kedua-dua keningnya. Di antara kedua-dua keningnya terdapat urat yang terkeluar ketika marah. Hidungnya mancung yang memiliki cahaya yang memancar di atas kemuncak hidungnya, sehingga sesiapa yang tidak mengamatinya dengan teliti akan menyangka bahawa puncak hidungnya lebih pucuk kerana melihat cahaya sahaja. Janggutnya tebal, kedua-dua pipinya rata dan halus, mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Muka surat 10. Giginya agak jarang rapi, bulu dadanya halus,
Jarang tu bukan jarang jongang tak, tapi jarang tu nampak dia punya kan sesuai dengan fizikal muka Nabi yang besar, bulat dan bujur. Kemudian rahang Nabi tu nampak dengan sendi-sendi Nabi tu besar sesuai dengan keadaan gigi tadi. Bukan dia terlalu rapat dan bukan terlalu nampak lubang-lubang, tak. Cantik kedudukan Nabi punya gigi tadi. Lehernya tulus, senang dilihat dan putih. Tubuh badannya berisi sedang. Perut dan dadanya rata selari atau sejajar. Lebar dadanya berbadan bidang. Jauh di antara kedua-dua bahunya. Maksudnya di bidang dalam sebahagian syarahan Syama'il yang lain tak nampak Nabi mengelepek Nabi punya bahu Nabi ke depan. Ada orang dia bidang tapi dia macam patah bahu dia kan. Tak, Nabi dia tegap. Badan Nabi penuh. Kita kalau sini kadang-kadang kita nampak ada ruang kosong sini kan. Bahagian ni tak, Nabi semua penuh. Penuh Nabi tu bukan maksud gemuk tapi berbadan sasa dan wibawa. Ke Nabi. Sambung. Besar tulang sendinya. Tubuh badannya bercahaya tidak berbulu. Terdapat bulu-bulu halus dari dada sampai ke... Maksud tidak berbulu tu bukan maksud bulu yang lebat. Lebat tak. Maksudnya Nabi berbulu macam biasa, tinggal lagi tak selebat yang kita tengok pada sebahagian orang yang lain. Cuma bahagian yang sedikit lebat sikit daripada yang lain, daripada atas ni sampai ke bawah. Kedua-dua dada dan perutnya tidak berbulu selain tempat yang disebutkan tadi, dari dada ke pusat. Terdapat bulu-bulu halus pada hasta, siku ke ujung jari, bahu dan di bahagian atas pada dada. Nabi punya tangan kan, bahagian-bahagian tu ada macam kita lah lebih kurang. Tapi bukan lebat bulu tu yang macam kita tengok orang lain punya. Orang Arab ni lain kan bulu dia kan. Kita ni standard lah ni. Tapi kalau orang Arab, mana yang berbulu betul. Tapi Rasulullah ni bulu tu bukan bulu yang mencacatkan, tapi menampakkan kehebatan dan haibah Nabi. Panjang pergelangan tangan yang tebal berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya. Panjang jari jemarinya, lengkungan telapak kakinya tidak menampal ke tanah. Kalau nak tengok tapak tangan Nabi lah tuan-tuan, macam kita pegang, saya pegang ni sekarang, nampak macam alah, hai tangan tapak tangan nak pegang pedang macam mana besarnya. Tapi Rasulullah genggam ni penuh dia genggam. Macam saya punya, kita lah kan nak bagi cawan, kita nak serve bagi cawan dekat kawan-kawan kita, sebelah tapak tangan kita ni agak-agak berapa boleh cawan yang boleh kita pegang. Paling banyak pun mungkin 3 kita pegang. 1, 2, 3. Ada orang tu tapak tangan selebar macam ni, dia pakai besar dia punya tapak tu. Dia mungkin tapak sebelah tu mungkin 5 cawan boleh dipegang. Kehebatan itu baru tapak tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Kedua-dua tumitnya hanya sedikit sehingga tidak terkena air. Apabila berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berjalan dengan mengangkat kakinya, tidak menyeret. Maksud tak, cuba tengok perkataan lengkungan tapak kaki tidak menampal ke tanah. Begitu juga telapak tangannya begitu, dia tidak sampai menempel air. Tebal, Nabi punya ni tebal, tapi tebal bukan bermaksud tebal yang berdaging gemuk. Tebal nak menunjukkan rangka yang besar. Dan Nabi sehingga tengah-tengah ni berlekuk, sehingga kita kan kalau macam ni kan, ini kan kita boleh touch semua penuh kan, selaras dengan lantai kalau touch semua benda. Tapi Nabi ni sehingga kan besar tangan Nabi, tebal dan cantik. Bahagian tengah tu ada yang berlekuk nak menggambarkan besarnya tapak tangan Nabi dan juga kakinya Nabi. Kaki orang kan tengah-tengah tu kan, dia macam ada yang berlekuk, ada yang melepek kan kaki. Macam orang nak masuk tentera lah kan, dia tak ada, orang kata kaki spring baru lepas masuk, ada belengkuk tu kan. Nabi macam tu keadaan dan lebih hebat daripada apa yang kita faham. Baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sedikit condong ke hadapan dan melangkah dengan tenang. Panjang langkahnya, berjalan dengan cepat. Apabila berjalan, seakan-akan baginda sallallahu alaihi wasallam turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Cara Rasulullah berjalan laju. Bukan macam tuan guru kita kan, Ustaz Nazri sekarang ni kan, macam berjalan. Orang-orang yang belajar dekat Timur Tengah, tengok cara dia berjalan. Dia berjalan guru, kau main laju orang Arab jalan tuk. Dah langkah pula, langkah lebar. Kita ni kan tawaduk penuh dengan sufi, rendah diri, jalan perlahan je. Tapi kalau orang sana, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalannya dalam keadaan wibawa dan tegap. Dan jalannya tu nampak cantik, walaupun panjang langkah, tapi bukan panjang langkah yang tergesa-gesa. Indah sangat cara Nabi. Apabila menoleh, baginda sallallahu alaihi wasallam akan membandingkan seluruh badannya. Pandangan matanya rendah ke bawah, pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit.
jauh pandangannya. Sesuaikan dengan konteks. Janganlah tengah drive tu kita pandang bawah kan. Sesuaikan keadaan maksudnya. Rasulullah sesuai dengan hadis tersebut. Yang Nabi jumpa Nabi dalam keadaan yang sebegitu. Nabi selalu kalau bersama dengan sahabat pandangnya ke bawah. Kita kok mengajar pun kok tawaduk benar mengajar pandang ke bawah pun tak boleh juga. Ada konteks dua hala kan di hadapan. Jadi hadis itu perlu dibaca ikut sesuai dengan konteks ketika itu disebut. Kemudian Apabila mengiringi sahabat-sahabatnya berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berjalan di belakang mereka. Apabila berjumpa dengan seseorang, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan memulakan dengan salam. tuan-tuan nampak kan Rasulullah sempoi sangat-sangat, tetapi tidak sedikit pun menghilangkan penghormatan sahabat kepada baginda, bahkan menambah lagi kemuliaan kepada Rasul. Nabi kadang-kadang berjalan dengan kawan-kawan, Nabi kat belakang. Kadang-kadang Nabi kat depan. Duduk Nabi pun santai-santai duduk, tapi bukan bermaksud menghilangkan kehormatan kepada Nabi. Lagi orang pandang Nabi budak-budak, sekarang kata bukan sekadar respect, suspect dengan Nabi. Sempoi Nabi, Nabi boleh masuk dengan budak-budak, Nabi boleh masuk dengan orang tua, Nabi boleh masuk dengan orang yang lagi tua. Kehebatan Nabi. Sebab tu tuan-tuan saya ingat kisah ni, kisah lama dah ni. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah pernah meriwayatkan cerita, dia kata, lam arah qablahu Muhammadan, aku tak pernah tengok seorang persis macam Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad ni, kata Sayyidina Umar, kalau dia bercampur dengan budak-budak, semua budak-budak suka dengan Nabi. Cara watak Nabi tu, Nabi pandai menyesuaikan Nabi dengan orang depan Nabi. Nabi kadang-kadang Nabi tak bawa cara kita kan. Kalau nampak contoh seorang ustaz, kan nampak ustaz macam ni orang takut kalau orang yang luar malas duduk sebelah ustaz lain macam ni kan, macam-macam kena baca hadis kan. Macam kita lah ada grup WhatsApp, kita tengah huha dalam grup WhatsApp tu, tiba-tiba ada seorang kawan tu dihantar hadis, senyap sepi grup WhatsApp tu, kita tengah huha time tu lah dihantar hadis, time tu lah Rasulullah. Sehingga bila Nabi bersama dengan sahabat, Nabi tengok sahabat-sahabat ni gelak tawa, Nabi pergi dekat sahabat, semua sahabat senyap je. Tiba-tiba Nabi kata, tak apa, cerita, santai-santai je. Sebab tu sahabat ni very respect kepada Nabi. Sebab Nabi memahami siapa di depan Nabi, dan Nabi sesuaikan cara Nabi dengan orang di depan Nabi. Kita terbalik, kita nakkan orang di depan kita menyesuaikan diri mereka dengan kita. Kita lebih suka menerima daripada memberi. Tetapi Nabi memulakan dulu, Nabi yang bagi tahu kita kena sesuaikan diri kita dengan orang di depan, lebih banyak memberi daripada menerima. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda menyebut, aku satu masa aku tengok depan mata kepala aku dalam masjidnya Nabi. Ini sesuai dengan masjid Nabi lah waktu dulu. Sekarang ni kita jangan baca sebab sesuai dengan PKP kita, jangan dibuat. Sesuai dengan zaman dulu. Bila aku tengok ketika tu Nabi nak berkhutbah, Nabi berada di atas mimbar dah. Tiba-tiba aku lihat cucu Nabi ni berlari, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sesuai dengan waktu tu. Zaman sekarang kau berlari budak-budak pun tak boleh nak masuk. Cerita sesuai dengan konteks dulu. Berlari, siapa berani nak tegah cucu Nabi? Kulu kilik. Jadi akhirnya bila nak start khutbah, nak start dah habis semua, Sayyidina Hasan, Husain duduk di saf yang pertama, hujung sekali. Nabi arahkan. Nabi nak berkhutbah, contohlah Nabi kata ittaqullah, contoh. Tiba-tiba Sayyidina Hasan menangis. Wah, dia kata atuk, lebih kuranglah atuk. Iya, Nabi boleh jawab daripada tempat tinggi tu. Atuk, sabar. Macam tu Nabi ulang balik. Atuk, nak atuk. Macam tu lah lebih kurang kan. Kalau kita lah agak-agak kita nak layan tak agak-agak, paling tidak balik, memang kena lah budak ni. Tapi Rasulullah tidak. Dan ini sesuai dengan konteks Nabi, jangan dibuat. Kita buat tu luar biasalah nampaknya. Akhirnya Nabi turun, Nabi ambil Sayyidina Hasan tadi, Nabi ambil tongkat sebelah Nabi sebelah memegang tongkat tangan baginda, dan sebelah tu memegang Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu wa ardah, sambil Nabi berkhutbah. Pernah kita tengok khatib pegang cucu sambil khutbah? Tak pernah dibuat. Tapi Nabi menghargai Sayyidina Hasan. Lepas tu pula Sayyidina Husain pula time tu, ini tidak adil. Apa pasal labang dapat, adik tak dapat?
ke ujung tu. Nabi boleh layan lagi tu. Turun ke bawah, Nabi ambil Sayyidina Husain pula. Penyudahan Nabi berkhutbah. Sebelah kanan Nabi memegang Sayyidina Hasan dan sebelah kiri Nabi memegang Sayyidina Husain sambil berkhutbah. Kok kita pernah tengok lah khatib buat macam tu, pegang cucu dua orang sambil khutbah. Rasulullah. Sebab Nabi pandai menyesuaikan Nabi dengan budak-budak, dengan orang tua Nabi. Isteri Nabi nombor 2 namanya Saudah. Itu pun kita dah pernah dengar dulu. Nabi, watak Nabi dengan Aisyah lain. Nah, watak Nabi dengan Saudah, Nabi nikah dengan Saudah kurang lebih umur 70 tahun. Isteri Nabi yang kedua kurang lebih 70 tahun, average macam tu lah Nabi nikah. Jadi kalau betul-betul nak ikut sunnah, nombor 2 cari orang umur yang macam tu 70 tahun lebih. Dan akhirnya bila Nabi nikah dengan Saudah, Nabi sesuaikan watak Nabi dengan cara orang umur macam tu. Bila Nabi dengan Aisyah ni kan agak-agak manja dengan Nabi kan, Rasulullah. Jadi Nabi pun kalau orang atuk lah agak umur 70 tahun, umur 60 tahun buat macam tu agak kita omong terbihat. Tapi Nabi tak. Sebab itu bila Nabi appreciate, menghargai orang di depan Nabi, semua tu hargai Nabi. Sebab Nabi terlebih dahulu menghargai mereka. Dengan Aisyah kan kita pernah dengar, Aisyah kan ajak Nabi berlumba lari. Ingat kan kisah tu? Sedangkan waktu tu Nabi sibuk tengah mesyuarat. Kok kita zaman sekarang lah mesyuarat di parlimen ke, mesyuarat exco ke, tiba-tiba orang rumah nunggu kat luar tu. Orang rumah nunggu kat luar ngajak Perdana Menteri, jom kita berlari. Apa lah rupa, tapi Nabi layan tak? Layan. Dengan Aisyah. Saudah, Nabi ketuk pintu rumah Saudah, nak masuk rumah Saudah tak terdengar. Ketuk pintu tak terdengar. Macam saya nak pergi rumah wan saya kan, ketuk tak ada pendengaran kan. Bila Nabi dah buka pintu sampai dekat dapur, lepas tu Nabi tegur Saudah terkejut. Rasulullah dah balik. Rasulullah, kita dah kan balik rumah, panggil banyak kali orang rumah tak menyahut. Hati dah bengkak. Balik dalam bilik, abang dah balik. Tak nampak aku dah balik. Kita geram, basuh kereta, hati tengah marah. Orang rumah pun lalu, abang buat apa tu bang? Basuh kapal terbang. Kita geram, kita kan gemar menjawab benda-benda yang macam tu. Kita geram, kita main lepas. Tapi Nabi, bahasa Nabi, cara pendekatan Nabi cukup amat luar biasa. Tengok ada sebahagian penceramah. Ada sebahagian penceramah ni, kalau dia berceramah depan orang-orang tua, terbaik. Depan orang-orang yang sebaya dengan dia, hebat. Cuba suruh dia ceramah depan budak-budak darjah 2, tak mati akal dia. Baru duduk sekejap, budak tu dah tung. Tapi Rasulullah, poin yang paling besar, Nabi dapat grab orang di depan Nabi. Sebab Nabi lebih mengenal watak di depan, dan Nabi ketika dapat tahu watak, Nabi tahu hati dia. Bila hati dia dapat dikuasai, mudah dia nak ikut. Sebab tu sahabat orang lain sebut kata, kami tak pernah tengok orang macam Nabi, PR Nabi yang terbaik. Tak sempat nak ajak orang masuk Islam. Orang tu masuk Islam terlebih dahulu sebelum Nabi ajak. Akhlak Rasulullah tu cukup luar biasa. Tu kehebatannya Nabi. Sambung Syekh? Dah habis Syekh? Pukul 10 Syekh? 10. Haddatsana Abu Musa. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة dari Simak bin Harb berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar. Buku surat 11 kan? 11. Okey. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar, sedari dengan bentuk wajahnya, mata putih yang lebar dan tepi nipis, sedikit daging di tumit. Syubah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Beliau menjawab, besar mulutnya selagi dengan bentuk wajahnya. Saya teringat dulu waktu di Masjid Azhar dulu, bila mana Dr. Ali Jumaah mengajar sekejap kitab Syama'il. Waktu time tu Syekh Usamah di Masjid Sultan Hasan mengajar Arba'in. Bila sampai kepada Syama'il Muhammadiyah ini sempat beliau berhenti sekejap. Beliau kata, mudah-mudahan barakahnya kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah ini, paling tidak
kita dianugerahkan untuk bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan tidur pun cukuplah. Dia kata mudah-mudahan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syayatin la yatamassalu bi. Siapa ini bukan itu masalah orang lain lah yang dia tak iktiraf Nabi berjumpa Nabi dalam keadaan tidur. Tapi itu saya cuba nak sampaikan apa yang dulu bekas mufti Mesir sebut. Begitulah, mudah-mudahan barakahnya ini pembacaan ini Allah menganugerahkan kepada kita sebagai orang pilihan paling tidak dapat tadi walaupun sedikit dalam mimpi. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan. Semua Syekh? Pesan untuknya sedari dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mata yang lebar? Beliau menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan tumit nipis? Beliau menjawab, sedikit daging di tumitnya. Haddatsana Hannad bin Sari Haddatsana Hannad bin Sari Haddatsana Abbasar bin Al-Qasim an Ash'asa ya'ni bin Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurata qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyad wa alaihi hullatun hamra, pakaian warna merah. Faja'altu anzuru ilahi wa ilal qamari falahuwa indi ahsanu minal qamari. Aku melihat Buku surat yang ke-12. Aku melihat baginda Rasulullah SAW pada suatu malam di bulan purnama. Ketika itu baginda SAW memakai pakaian berwarna merah. Aku berganti-ganti memandang ke arah baginda SAW dan memandang ke arah bulan. Maka menurut perhatianku, aku dapati bahawa baginda SAW itu lebih indah daripada bulan. Satu ketika seorang sahabat melihat Nabi sedang berdiri. Berkebetulan ketika itu di belakang Nabi ada bulan purnama. Nabi berdiri, di belakang Nabi ada bulan purnama. Sahabat ini tiba-tiba tersenyum. Nabi bertanya, kenapa engkau tersenyum? Dia senyum je. Kemudian dia jawab kepada sahabat yang lain. Dia kata, aku ni waktu dalam malam lah kan, tapi dilatari dengan bulan purnama. Nabi kalau bercakap nampak cahaya keluar daripada mulut baginda. Wibawa cukup luar biasa. Aku tersenyum sebab aku pandang muka Nabi, aku pandang bulan. Ternyata muka Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Oh, ini bahasa sastra tuan-tuan. Orang Arab kalau dia nak menggambarkan cantik terhadap sesuatu, mereka akan kaitkan dengan bulan purnama. Kita kalau nak kaitkan cantik sesuatu dengan apa? Dengan apa? Kita orang Melayu dengan apa? Kalau cantik macam, kita Melayu bukan bulan purnama kan? Macam apa? Macam kijang, macam kancil, apa nama? Saya tak tahu lah. Tapi kalau orang Arab macam tu lah lebih kurang. Dia nak kaitkan cantik tadi dengan bulan purnama. Keindahan mukanya Rasul cantik menerangi semua. Sambung. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara bin Azib, adakah wajah baginda Rasulullah SAW itu bagaikan pedang? Al-Bara menjawab, tidak, bahkan wajah baginda SAW itu bagaikan bulan. Dalam sebahagian syarahan yang lain nak bagi tahu, muka Nabi ini maksud pedang dan bulan pun disyarahkan dengan dua maksud. Muka Nabi macam pedang ke? Maksudnya muka Nabi ni bujur sangat ke? Itu sebahagian syarah, syarah lain. Bujur sangat, gariskan perkataan pedang. Kemudian bawah tu gariskan perkataan bulan. Buat macam note sikit, nota. Yang pertanyaan pedang tu membawa maksud bujur, tulis bujur. Bulan, tulis bulat. Jadi sahabat tanya, muka Rasul ni macam pedang ke bujur dia? Dia panjang macam tu kan? Dia macam dia. Kata tak, lebih kurang macam bulan. Dalam sebahagian hadis yang lain dikombinkan muka Nabi itu sedikit bulat dan ada bujurnya. Dan dalam tafsiran syarah yang kedua pula, bila sebut pedang dengan bulan, ia membawa maksud bila pandangan melihat itu bukan pandangan menyengit. Kita kan kalau tengok matahari kan mata kita sakit. Tapi Rasulullah kita lihat muka baginda cantik bersinar tadi seumpama melihat pada bulan, redup pandangan. Mata tu tak tertutup tapi jiwa itu terbuka. Itu perbandingan di antara pedang dengan bulan tadi. Pandangan bukan pandangan menyengit tertutup mata, tapi pandangan terbuka
tetapi jiwa itu merasai kesejukannya di sebalik ungkapan perkataan bulan itu. Haddatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman bin Salam haddatsana Nadhr bin Shumail an Salih bin Abil Akhdar an Ibn Shihab an Abi Salamata an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'anna madhigha min fiddah rajil asy-sya'r. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seperti diperbuat daripada perak, rambutnya ikat bergelombang. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Lais bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya'u فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود macam rupa macam Urwah ibnu Mas'ud ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم macam Nabi kata kalau Nabi Ibrahim persis rupa macam Nabi. Yani nafsahu ra'aitu Jibril alaihi salam. Jibril lah macam mana rupa Jibril? Ketika Sayyidina Jibril ada beberapa ketika menjelmakan dirinya macam manusia, ada waktu-waktunya yang tertentu. Antaranya contoh pada hadis Jibril, bila Jibril bertanya kepada Nabi tentang 3 rukun beragama tu kan, wahai Rasulullah, apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Time tu Jibril merupakan dirinya menjelmakan sebagai bentuk manusia. Ketika tu bentuk rupanya macam siapa? Ini yang Nabi sebut di sini, fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah, rupa macam Dihyah. Telah diperlihatkan kepadaku para nabi apabila diperlihatkan Nabi Musa alaihi salam seperti seorang lelaki daripada kabilah Shanu'ah, kabilah dari Yaman. Aku melihat Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dengan seorang yang pernah aku lihat adalah mirip wajah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, nama seorang sahabat radhiyallahu anhu. Aku melihat Nabi Ibrahim alaihi salam dengan orang yang mirip dengan wajahnya yang pernah aku lihat. Nabi Ibrahim mukanya macam muka Nabi, lebih kurang. Adalah kawan kaum ini, iaitu diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Aku melihat Sayyidina Jibril alaihi salam dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip dengan dia, nama seorang sahabat radhiyallahu anhu. Haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abat Tufail yaqulu ra'aitu an-nabiyya, muka surat ke-14, sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifhu li qala kana abyad maliha muqassada. Aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini tiada seorang pun yang pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini selain aku. Sa'id al-Jurairi berkata, terangkan sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih, tampan dan badan yang sedang. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman, haddatsana Ibrahim bin al-Munzir al-Hizami, haddatsana Abdul Aziz bin Abi Sabit az-Zuhri, haddatsani Ismail bin Ibrahim bin akhi Musa ibn Uqbata an Musa bin Uqbata an Quraib an Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyatain iza takallama ru'ya kan nur yakhruju min baini sanayah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi seri yang renggang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap, terlihat seperti cahaya memancar yang keluar di antara kedua-dua gigi serinya itu. Gigi seri yang renggang macam tadi, dia bukan maksud jongang ataupun nampak cacat, tak. Dia agak sedikit tapi nampak dia punya haibah sesuai dengan rupa bentuk dan rahangnya baginda Nabi itu tadi. Bab yang kedua, teruskan dengan babu maja'a fi khataman nubuwah. Kita nak cerita tentang cop mohor kenabian baginda Nabi.
yang berada di mana pada tubuh Nabi. Haddatsana Abu Raja'in, muka surat ke-16. Haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail anil Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa zahri fanazartu ila al khatam baina katifai fa iza huwa mislu zirri hajalah. Makcikku sebelah itu telah membawaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, anak saudaraku ini sakit. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung kepadaku As-Sa'ib bin Yazid dan mendoakan keberkatan untukku dan berwudu. Ini adalah dalil tentang keberkatan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Barakah. Ada barakah itu pada manusia, ada barakah itu pada tempat, ada barakah itu pada masa. Barakah pada masa, contoh malam Lailatul Qadar. Barakah pada manusia sebagai contoh tuan guru kita. Minta doa pada tuan guru, minta apa airkan sikit, itu barakah ada pada manusia. Apatah lagi barakahnya itu ada pada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku minum dari bekas wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku memandang kepada khatam, tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Bentuk khatam itu seperti sebesar telur burung hajalah. Burung hajalah tu apa? Tengok nota kaki yang ke-8 bawah tu. Hajalah tu burung dia sebesar burung merpati, telur dia. Kat belakang Nabi tu kan bersatulah dia punya khatam nubuah Nabi. Haddatsana Sa'id bin Ya'qub apa ni? At-Taqani ke? Haddatsana Ayyub bin Hajabirin an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurata qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra misla baydatil hamamah. Aku melihat khatam ada kenabian di antara kedua-dua bahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti umpanan sepotong daging yang berwarna merah, seperti sebesar telur burung merpati. Haddatsana Abu Mus'ab bin al-Madiyani haddatsana Yusuf bin Majishun an abihi an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaisah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbil al-khatam allazi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'azin yauma mata ihtazza lahu 'arsyur rahman. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu aku duduk berdampingan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu dekat. Seandainya aku ingin mengucuk khatam, tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam kerana terlalu dekatnya kedudukan aku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tentu aku akan lakukannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ditujukan untuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu pada hari beliau meninggal dunia, telah bergoncang arasy Allah yang Maha Pengasih disebabkan oleh kematian Sa'ad. Sesuatu yang disandarkan dengan Nabi semua dapat kemuliaan. Bahkan kita tengok ke Rasulullah dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi bertemu dengan Tuhan, Allah bagi kemuliaan pada pakaian Nabi itu sendiri pun dibawa untuk menghadap Allah. Sebab tu sehingga kan kita dengari dengan ungkapan, kita dengar dulu kisah dengan ungkapan sepatu yang dipakai oleh Rasulullah ini. Walaupun timbul kontroversi, tapi kita nak cerita tentang kisah Nabi, bukan poin kepada kontroversi polemik tadi. Adalah lebih tinggi daripada kemuliaannya kepala kita sendiri. Itu nak cerita tentang apa ni kelebihan, walaupun apa juga yang disandarkan kepada baginda Nabi.
Orang pernah cium Nabi, orang pernah cium tangan Nabi, orang pernah simpan sesuatu benda yang asal daripada Nabi. Semua itu pasti ada kemuliaan yang tersendiri, yang Allah memilih dia untuk mendapat sesuatu yang disandarkan kepada baginda. Haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min walad Ali bin Abi Talib qala kana Ali iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakara al-hadits bi tulihi wa qala bainal katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan bercerita dengan panjang lebar dan berkata di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat khatam, tanda kenabian, iaitu khatam bagi seluruh para nabi. Muka surat 19. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Azarrat bin Sabitin, haddatsani Ilba bin Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaidin udnu minni famsah zahri famasahatu zahrah. Itu kelebihan Abu Zaid, diperintahkan oleh Nabi untuk menyentuh belakang baginda Nabi. Allah, kalaulah kita dapat tu kan, fa waqa'at asabi'i 'alal khatami qultu wa mal khatam qala sya'aratun mujtami'at. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Abu Zaid, wahai Abu Zaid, dekatlah kepadaku, kemudian usaplah belakang badanku. Maka aku usap belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jari jemariku berada di atas khatam. Aku Ilbah bin Ahmar al-Yashkuri bertanya kepada Abu Zaid, apakah khatam itu? Abu Zaid menjawab, suatu kumpulan bulu-buluan. Nanti kok kita dengar kawan-kawan kita kata, cuba kau usik belakang dan nah. Mana tahu. Tiba-tiba kita rasa benjol, ini khatam nubuah kan? Dia tak, bukan. Tak cerita je. Haddatsana Abu Ammarin al-Husain bin Huraisin al-Khuzai. Haddatsana Ali bin Husain bin Waqid, haddatsani Abi, haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul jaa Sulaimanul Farisi ila Rasulillah hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulillah faqala ya Salman ma hadza faqala sadaqatun 'alaika. Ini kisah Salman Al-Farisi. Kisah Salman Al-Farisi menghadap Nabi, bawa satu hadiah, asalnya sedekah, Nabi tak terima. Bila bawa hadiah baru Nabi terima. Wa ala ashabika faqala irfa'aha fa inna la na'kula sadaqah. Qala, muka surat yang ke-20. Farafa'aha faja'al ghada bimislihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma haza ya Salman. Bukan Sulaiman, Salman. Faqala hadiyatun laka. Baru Nabi nak terima. Faqala Rasulullah li ashabihi ubsutu summa nazara ilal khatam ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu untung tuan-tuan sahabat, kelebihan sahabat dapat melihat Nabi, beriman dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, sehingga kan keberuntungan ini wujudlah satu hadis musalsal, man ra'ani wa man ra'ani, siapa yang melihat orang yang pernah melihat aku. Itu yang kita dapat keberuntungan di sebalik ijazah musalsal tersebut, melihat orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, sampailah kepada Rasulullah. Tapi jadi isu juga lah kan hadis tu kan. Kemudian fa'ama Nabi wa kana lil yahudi fashtarahu Rasulullah bi kaza wa kaza dirhaman ala an yaghrisa lahum nakhla فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله فغرسها فحملت من عامها. Kisah Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar tanam pokok kurma tapi tak hidup
Nabi cabut balik, hidup. Ada orang kan jenis-jenis tangan, saya punya tangan ni bukan jenis tangan yang menanam, tanam pokok, mati pokok tu. Jenis ada orang tangan-tangan dia macam tu. Tapi kisah tentang antara berkaitan dengan Salman dan juga Rasulullah. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu telah datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda tiba di Madinah dengan membawa hidangan makanan daripada kamar diletakkan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Salman, apakah ini?" Maka Salman menjawab, "Sedekah untuk Tuhan dan sedekah untuk sahabat-sahabatmu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Angkatlah hidangan ini. Kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sedekah." Tapi taklah bermaksud nak sedekah kita, tuan minta maaf lah tuan, saya tak terima sedekah sebab Nabi tak makan sedekah. Kita pun dapat macam tu. Tengoklah macam tu. Kalau tuan-tuan tak nak terima sedekah, bagi kat saya ambil sedekah. Salman, itu ada hadis tu, kita nak kena sesuaikan juga. Bukan semua benda yang kita tengok sunnah aja, benda yang Nabi buat kita kena buat. Ada benda-benda yang kita nak kena teliti. Contoh, ada tak benda yang Nabi buat kita tak boleh buat? Ada yang disebut sebagai khususiat Rasulullah. Nabi buat tapi tak bererti kita kena buat. Bahkan kita tak boleh buat. Nabi nikah berapa orang? Agak-agak lebih daripada 4 orang kan? Jadi Nabi nikah mungkin lebih daripada 9, kita pun kata ini Nabi dah nikah lebih daripada 9, kita kena ikut bos. Tak boleh. Jadi ada benda-benda yang Nabi buat kita tak boleh buat. Okey. Beliau berkata, kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu anhu mengangkatkannya. Kemudian datang pada keesokan harinya, Sayyidina Salman radhiyallahu anhu datang semula dengan membawa makanan yang serupa. Kemudian meletakkannya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi daripada sudut adab lah, adab. Kita jumpa dengan ustaz, kita nak bagi sesuatu ustaz, ni hadiah untuk ustaz. Janganlah kita sebut ustaz ni sedekah untuk ustaz ni. Jadi macam dia macam tak berapa nak kena adab kita dengan ustaz tu. Kita kata ni sedekah untuk ustaz ni, kita kata lah hadiah untuk ustaz. Ada bahasa adab dia. Macam ustaz-ustaz ni lah, bila bertemu dia jumpa ustaz-ustaz yang lebih atas daripada dia. Kalau kami diajar, jangan panggil ustaz tu anta, tak boleh panggil anta, panggil antum. Ada dia punya adab-adab sopan. Ini kita yang tak berapa ustaz pun, jumpa ustaz pun anak enta kan. Kalau level tu agak-agak bawah ustaz, cukuplah saya ni. Dia pun nak sama juga anak enta dia. Ada bahasa-bahasa adab dia tu dengan sesuatu. Kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu anhu melihat kitab yang terletak di belakang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Salman radhiyallahu anhu beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Salman radhiyallahu anhu merupakan seorang hamba milik seorang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya dengan beberapa dirham dan dengan cara mengubah menanam kurma untuk mereka. Kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu anhu bekerja di dalam kurma tersebut sehingga pohon-pohon kurma itu berbuah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya menanam pohonan kurma itu, kecuali sepohon kurma yang ditanam oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian semua pohon itu tumbuh subur pada tahun itu, kecuali sebatang pohon yang mati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa dengan pohon yang satu ini?" Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lah yang menanamnya." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencabutnya, kemudian menanamnya semula. Kemudian pohon tersebut subur pada tahun itu. Kelebihan Nabi, mukjizat Nabi. Dalam sebahagian kisah kan Nabi dalam perang Khandaq, kita pernah dengar kisah kan perang Khandaq. Dalam perang tu banyak benda-benda, ketika tu dah semua sahabat penat. Ada seorang sahabat ni offer kepada Nabi, "Wahai Rasul, datanglah rumah saya nak jamu tuan sikit dengan makanan." Yang dijamu tu lebih kurang macam anak kambing, lebih kurang untuk Nabi je.
Sahabat semua kan sedang susah nak gali parit untuk menghadapi perang Khandaq. Dan ketika tu pula Nabi pun lapar, sahabat pun lapar. Tapi sahabat seorang ni offer Nabi seorang dia asalnya, "Wahai Rasulullah, jom datang rumah saya Rasulullah. Ada makan-makan sikit." "Oh ya ke? Okey." Nabi pun berdiri, "Wahai sahabat-sahabat semua, mau tak pucat lesi kawan tu?" Buat standby prepare untuk Nabi. Tapi Nabi ajak, sebab Nabi punya sifat teamwork Nabi tu, Nabi tak tegar meninggalkan sahabat-sahabat yang lain yang bersama. Nabi kata, "Jom kita pergi rumah sekian-sekian." Pucat lesi orang tu masak, kita masak kari tu wallahualam untuk betul-betul seperiuk untuk Nabi. Bawa ke rumah. Lepas tu Nabi faham muka sahabat tu kelebihan Nabi. Nabi pak, kita janganlah buat macam tu pedajar kawan-kawan ni kan. Kita ngajak seorang ustaz tu, "Ustaz, jom kita makan nasi Arab sat sebelah." Ustaz pula dia geng dengan kita semua, "Jom satu masjid diangkut lah." Kita manalah nak bayar ni ha. Lepas tu pula bila sampai di rumah Nabi faham. Nabi faham saja Nabi buat macam tu. Nabi faham. Dia kata, "Sahabatku, mana belah mana lauk pauk tadi? Ambil semua dia punya periuk tu letak sini." Lepas tu sahabat yang ramai-ramai datang, dianggarkan dalam sebahagian riwayat tidak kurang 100 orang sahabat ikut bersama Nabi pergi makan sama-sama rumah kawan tu tadi. Mana tak takut orang tu, mana kita prepare untuk orang datang sekian-sekian. Nabi ambil bekas tadi, Nabi boleh curak keluarkan lauk tadi tanpa Nabi membuka bahagian atas tutup periuk tadi. Itu mungkinlah kita boleh buat kot kenduri lepas PKP ni tadi kan. Habis PKP ni nak buat kenduri masjid ke apa bagai, buatlah pula macam style macam tu. Orang datang rumah kita buat macam style Nabi aja. Kok menjadi? Alhamdulillah. Tak menjadi, macam mana? Keluar makanan asal untuk Nabi tetapi cukup untuk semua sahabat yang datang. Bahkan dalam riwayat tersebut menyebutkan sahabat tadi buat roti kan, roti itu cukup untuk Nabi dan keluarga dia. Tetapi bila Nabi letakkan roti tadi di bawah satu bekas, tutup dengan kain, Nabi ambil macam tu je, tutup tak nampak dalam. Tapi roti itu setiap seorang dapat bahagiannya masing-masing tanpa ada kurang. Kelebihan mukjizatnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dah Syekh? 22. Haddatsana Ahmad. Haddatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'as al-Ijli al-Basri akhbarana Hammad bin Zaidin an Asim bin al-Ahwal an Abdullah bin Sarjisa qala ataitu Rasulullah wa huwa fi unasin min ashabih fadurtu hakaza min khalfi fa'arafa allazi uridu fa'alqa ar-rida'a an zahrih fara'aitu mawdi'al khatam ala katifai mislal juma'i hawlaha khilan ka'annaha sa'alilu faraja'tu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala walaka faqala al-qaum. Tengok bahasa dia, bahasa Arab dia. Bila orang mendoakan sesuatu kepada kita, seni berbahasa Arab, boleh kita jawab balik dengan perkataan walaka wabika. Mudah-mudahan contoh, mudah-mudahan Allah ampunkan untuk tuan semua ni. Kita pun jawab balik walaka wabika. Sama maksudnya, mudah-mudahan macam tu juga kita kata. Faqala al-qaum istaghfara laka Rasulullah faqala na'am walakum summa tala hazihil ayah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Sambung je, dia lebih kurang terjemahan dengan yang sebelum ni. Sambung muka surat ke-24. Bab yang ketiga, babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah. Masa nak habis dah ni, sikit lagi. Bab menceritakan tentang rambut Nabi, rambut Rasulullah. Haddatsana Ali bin Hujrin anba'ana Ismail bin Ibrahim an Humaidin an Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai. Kat belah mana Nabi simpan rambut Nabi tu sampai tahap mana? Rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai ke pertengahan kedua-dua telinga. Haddatsana Hanad bin Sari haddatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Kisah Aisyah mandi sama-sama dengan Nabi.
Kan mesra kan Nabi dengan ni kan, dengan isteri Nabi. Nabi pandai masuk dengan Aisyah macam mana, dengan Saudah macam mana. Saya dulu kalau dekat kampung kadang-kadang saya tengok ada atuk dengan wan naik motor. Atuk tu jauh ke depan, wan tu jauh ke belakang. Macam tengah-tengah tu ada batu nisan kat tengah-tengah tu. Kadang-kadang bila berjalan berdua tu kan, atuk tu kadang-kadang dia nak apa sikit dengan rumah dia tu. Rumah jangan diusikkan batas sembahyang, jangan diusik. Tapi Rasulullah kan mesranya cukup luar biasa. Terjemahan Syekh. Aku saja bermandi, aku dan baginda Rasulullah SAW mandi daripada bejana yang sama. Baginda SAW memiliki rambut berjuntai yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga. Itu kelebihan. Tidak ada mana-mana seorang tokoh pun diriwayatkan kisah hidupnya sedetail hidupnya Nabi. Komplit Rasulullah lah orang dia. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, muka surat ke-25. Haddatsana Abu Qatanin, haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq anil Barra ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'a ba'ida ma bainal mankibain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunai. Benda yang sama aja. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahab bin Jarir bin Hazim qala haddatsani abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bil sabti wa kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai. Benda yang sama juga. Muka surat yang ke-26. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki, haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahidin an Ummi Hani'in binti Abi Talib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair. Baginda Rasulullah SAW tiba di Mekah ketika Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, dan baginda Rasulullah SAW membahagikan rambutnya menjadi 4 jarinan. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Ma'marin an Sabitin al-Bunani an Anasin anna sya'ara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai. Benda sama juga sampai ke telinga Nabi. Muka surat yang ke-27. Haddatsana Suwaid bin Nasrin, haddatsana Abdullah bin al-Mubarak. Abdullah ibn Mubarak siapa tak kenal. An Yunus bin Yazid an Az-Zuhri ana Abdullah bin Utbah an ibni Abbas haddatsana. Ana tu maksudnya haddatsana. Bulatkan perkataan ana, dia adalah short form kepada haddatsana. Haddatsana Abdullah, tapi kita baca ana lah kan. Haddatsana sepatutnya haddatsana Abdullah bin Utbah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa sebut huma? Ibnu Abbas asalnya namanya Abdullah. Abbas itu kan sahabat Nabi, Abdullah itu kan sahabat Nabi. Sebab tu radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitabi fima lam yu'mar fi bi syai'in summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW pada awalnya mengikat rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang yang musyrik mengikat rambut mereka dengan membahagi dua ke kiri dan ke kanan. Nabi kan tak suka tasyabuh dengan orang-orang dan Muslim kan. Nabi ketika tu tengok orang-orang yang musyrik ni kiri kanan, Nabi sikat ke belakang. Lepas tu tapi dia tak berhenti ke situ. Sambung. Dan ahlul kitab mengikat rambutnya ke belakang. Baginda Rasulullah SAW lebih gemar untuk muwafaqah, bersetuju dengan ahli kitab selagi perkara itu tidak diperintahkan sesuatu pun. Kemudian baginda Rasulullah SAW membahagikan rambutnya. Nabi pun tak suka juga tasyabuh dengan ahli kitab.
Contoh apa mula asal-asal apa solat kiblat yang sama, Nabi pun pandang ke atas minta dengan harapan Allah tukar ke arah Kaabah. Nabi alhamdulillah dapat dimakbulkan doa. Dan maknanya isu menyisir rambut Nabi tu ke kanan ke kiri tu tak ada isu. Ada masa Nabi ke belakang, ada masa Nabi ke depan. Tapi saya yang tak ada rambut ni nak sikat macam mana kan? Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, ada Ibrahim bin Nafi'il Makki, an ibni Abi Najihin an Mujahidin an Ummi Hani'in qalat ra'aitu Rasulullah. Ke surat 30. Sallallahu alaihi wasallam za dhafair arba'. Aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rambutnya menjadi 4 bahagian. Okey, kita sikit ada masa 15 minit saja lagi. Bab yang kelima, babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah. Haddatsana Ishaq bin, kisah pasal cara Nabi menyikat rambut. Haddatsana tadi rambut Nabi kan, ni cara Nabi sikat rambut pula. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an bin Isa, haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Benda yang sama aja yang sebelum ni. Yang bawah dia haddatsana, kisah ini kisah yang ialah Aisyah sikat Nabi dalam keadaan Aisyah sedang datang bulan pun disikat juga. Nak dulu orang perempuan yang dalam keadaan apa lampu merah ni memang dianggap macam orang kata apa jauh. Nabi yang memulakan budaya jangan buat macam tu. Itu orang perempuan tu dia punya tu je, dia tak ada kena mengena dengan itu. Waktu Rasulullah nak tunjukkan, Nabi pun sendiri rambut Nabi disikat oleh Aisyah dalam keadaan Aisyah datang bulan tadi tu, menunjukkan kotor bukan pada di tangan. Sebab tu sehingga kan Nabi suruh Aisyah pergi ambil macam apa ada benda dalam masjid kan Aisyah kan terkejut, Rasulullah, aku ni datang bulan ni. Kata Nabi, kotor tu bukan dekat tangan kau. Dia kata pergi masuk ambil. Tengok Rasulullah jenis orang praktik. Nabi nak mengajar bagaimana untuk menghargai sesuai dengan kedudukan tadi. Bukan semua rigid sangat, tak boleh. Ada benda-benda yang harus dilihat. Kemudian haddatsana, muka surat yang ke-29, haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban al-Huwal Raqashi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahana ra'sihi. Muka surat 30. Wa tasriha lihyatihi wa yuksirul qina'a hatta ka'anna saubahu saubu zayyad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan rambut dan janggutnya dan banyak menutupi kepalanya sehingga menutup kepala itu berminyak seperti pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam itu pakaian tujuan minyak kerana banyaknya minyak pada kain tersebut. Dan berpusing-pusing dia punya terjemahan tapi kita faham kan. Haddatsana Hanad bin Sari, haddatsana Abul Ahwas adalah Sya'si bin Abi Sya'sa an abihi an Masruq an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi iza tatahhar wa fi tarajjulihi iza tarajjal wa fi inti'alihi iza ta'ala. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammuna ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyucikan diri apabila hendak bersuci. Tayammuna ni bukan tayammum. Tengok nota kaki yang 11 mendahulukan yang kanan. Maksudnya bila menyisir rambut pun Nabi suka menyisir yang daripada sebelah kanan. Itu maksudnya tayammuna, sebelah kanan kami. Juga mendahulukan yang kanan ketika menyikat rambut apabila hendak bersikat, dan mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal apabila hendak bersandal. Dia tayammun, bukan tayammum tuan-tuan ya. Tayammun, mun sebelah kanan, n bukannya m. Haddatsana, muka surat 31. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan anil Hasan al-Basri an Abdullah bin al-Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarajjuli illa ghibba. Bila sebut nama Hasan ni, saya teringat seorang sahabat namanya Hasan ibnu Sabit. Hasan ibnu Sabit ni adalah salah seorang
penyair zaman Nabi. Jadi bila Rasulullah ni kan, bila ada macam kita sekarang kita kenal dengan qasidah lah lebih kurang. Dan ini antara dalil keharusan berqasidah ataupun bersyair sebab dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi. Pada zaman Nabi ni kalau kita belajar tarikh tasyrik, sejarah sumber perundangan Islam diturunkan, sesuatu perkara yang berlaku pada zaman Nabi, terutamanya di depan Nabi, dan Nabi maklum dengan perkara tersebut, kalau Nabi tidak mencegah, maknanya perbuatan itu harus. Bahkan bila Nabi menyuruh, perbuatan itu menjadi wajib. Dan kalau Nabi ada yang hukum dia lah. Tetapi kalau perbuatan tersebut Nabi tidak tegah, dan contoh macam Khalid ibn Walid makan dhab kan, makan dhab kan dia ajaknya Nabi, tuan-tuan dah try makan dhab dah? Makan dhab, makan apa, bukan biawak kan, bila makan lepas tu dia ajaknya Rasulullah, jom jemput makan wahai Nabi. Nabi senyum dia. Ada sebahagian riwayat kata Nabi angkat tangan. Dan Nabi ketika tu bukan Nabi melarang, tidak, Nabi tidak menyuruh pun tidak. Jadi jatuh kepada hukum harus ketika tu. Cuma Nabi kata aku bukan tak nak makan, tinggal lagi aku ni tak biasa makan benda ni. Sedap tuan-tuan, top. Lepas tu sambung. Kat mana Syekh? 31 atas. Haddatsana Muhammad bin Bashar ke Hasan, lupa balik Hasan ibn Sabit tadi. Bila ada masa-masanya beliau berqasidah di hadapan Nabi, sehingga kan dalam Masjid Nabawi itu ada satu membar khas untuk para penyair ini bersyair. Selain daripada membar untuk Nabi, ada membar lain khas untuk mereka berdiri melantunkan syair di hadapan baginda Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tak ada dah nampak Islam ni ketat je. Orang masjid je muka kena garang. Macam tu lah kan. Masjid je muka kena garang. Padahal orang masjid lah patut muka kena senyum. Lagi orang suka ada attraction, gaya tarikan kan. Nabi macam tu, Nabi santai. Sebab tu orang suka dengan baginda Nabi. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan. Dah sudah je kan? Ada Abdullah bin Al-Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibba. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sering meningkat rambut kecuali sekali-sekala. Haddatsana Al-Hasan bin Arafata, haddatsana Abdus Salam bin Harbin an Yazid bin Abi Khalid an Abil Ala'il Audi an Humaid bin Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibba. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkat rambutnya sekali-sekala. Sesuailah dengan keadaan Nabi yang pemakaian yang sebegitu. Itu pembacaan hadis kena tengok kepada konteks hadis itu disebut dan berlaku. Kita yang tak pakai macam ni, rambut kita contoh macam Kang jadi macam apa pula mak lampi lah kan. Kena sesuaikan dia punya apa pembahaman tadi. Hadis ada lagi 10 minit. Muka surat yang ke-32, bab yang kelima, babu majaa fi syaibi Rasulillah, uban Nabi. Cuba kita tengok uban kita kok ada macam lebih kurang macam Nabi ke tidak. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik hal al-khadaba Rasulullah qala lam yablugh zalika innama kana syaiban fi sudghaihi walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna'i wal katam. Yang mana yang nampak uban tu kan, cara macam mana sahabat Nabi tutup yang warna putih tadi dengan cara daun inai dan itulah nama katam tadi. Hukum hakam cara mewarnakan rambut, tuan-tuan boleh tanya tuan guru kita nanti. Cara bagai itu kan. Surat yang ke-33, haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala
Haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Sabitin an Anasin qala ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'aratan bayda. Aku tidak mendapati jumlah uban yang berada di kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di janggutnya kecuali 14 helai rambut yang berwarna putih. Ya Arhamar Rahimin. Apa poin hadis ni? Poinnya rapat betul sahabat Nabi dengan Nabi. Kalau Nabi duduk sebelah tu, bila Nabi buka tu, sahabat sampai tahap boleh kira rambut Nabi. Kita jumpa kawan-kawan macam tu tak? Rambut macam boleh kira uban Nabi. Kok kita jumpalah kawan macam tu, tuan-tuan, pegang betul-betul kawan tu. Dia boleh duduk sebelah Nabi tu, boleh kira 1, 2. Nabi pula boleh, kita dapat kawan macam tu, ya Allah, untunglah. Nak cerita apa? Tahap Nabi boleh hilangkan gap Nabi dengan sahabat tu luar biasa. Boleh duduk senang, boleh tepuk tampar, tapi tidak menghilangkan kehormatan kepada Rasulullah. Itu kehebatan Nabi. Kemudian Aku mendengar Jabir tu haddatsana Syekh. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna. Haddatsana Abu Dawud anba'ana Syu'bah an Simak bin Harbin qala sami'tu Jabir bin Samurata wa qad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yadhin ru'ya minhu syai'un. Aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu apabila beliau ditanya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila meminyakkan rambut kepalanya, maka tidak dapat terlihat adanya uban di kepala. Dan apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai minyak rambut, akan terlihat sedikit uban di kepalanya. Maksud yang kita faham hadis-hadis sebelum ni pada nota kaki yang ke-13 muka surat 33 bawah tu, uban yang berada di kepala dan janggut baginda Nabi tidak lebih daripada 14 helai. Kemudian muka surat 34 terus sambung, haddatsana Muhammad bin Amr ibni Walid al-Kindiyul Kufiyu anba'ana Yahya bin Adam an Syarikin an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala innama kana syaibu Rasulillah nahwan min 20 sya'aratan bayda. Sesungguhnya uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih. Haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas qala Abu Bakrin ya Rasulullah qad shibta wahai Rasulullah, kau dah beruban wahai Nabi, qad shibta, kau dah beruban dah wahai Rasul. Kata sahabat ni, qala, Nabi jawab balik. Ini cara kita nak menjawab. Kalau orang tanya kat kita, bang dah beruban dah bang, tuan dah beruban. Macam mana cara nak jawab? Cara jawab dia, qad shibta qala syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Tuhan telah beruban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyebabkan aku beruban adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun dan surah Wa Idza Syamsu Kuwirat. Kalau betul-betul lah surah-surah ni menyebabkan kita beruban, hebat makam kita kan. Kemudian sambung muka surat ke-35. Haddatsana Sufyan. Nabi sesuai Nabi kok kita. Surah Mulk pun kita payah nak istiqamah. Apatah surah-surah yang lain. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala qad syayyabatni hudun wa akhawatuha. Benda yang sama aja. Haddatsana Ali bin Hujrin haddatsana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit al-Ijli an Abi Rimsat at-Taimi
taimir rabab qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma ibnun li qala fa araituhu faqultu lamma ra'aituhu hadza nabiyullah wa alaihi saubani akhdaran wa lahu sya'run qad alahu syayb wa syaybuhu ahmar. Benda yang sama, Syekh, benda yang sama, cuma ubannya sedikit kemerah-merahan. Ke-36 hadis muka surat 36. Haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Surayj bin Nu'man haddatsana Hamad bin Salamata an Simak bin Harb qala qila li Jabir bin Samurah akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriki ra'sih iza dahana warahunna duhun. Benda yang sama juga. Sikit lagi, ada masa 3 minit. Muka surat 37, bab yang ke-6. Babu maja'a fi khidabi Rasulillah, tentang inai yang Nabi pakai. Tadi cerita pasal rambut Nabi. Tu cara Nabi menyisir rambut. Lepas tu pula macam mana cara Nabi mewarnakan rambut? Pakai dye ke? Pakai inai. Macam mana cara tu? Haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Hushaimun haddatsana Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit qala akhbarani Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li faqala ibnuka hadza faqultu na'am ashhadu bih qala la yajni alayka ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمسة اسمه رفاعة بن يسربي التيمي. Aku datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah ini anakmu?" Maka aku menjawab, "Ya, benar baginda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia tidak akan dihukum kerana dosa-mu dan kamu tidak akan dihukum kerana dosanya. Anak berbuat dosa, maka ayahnya tidak berdosa kerana perbuatan anaknya. Ayah berbuat dosa, maka anak tidak berdosa kerana perbuatan ayahnya." Abu Rimsah berkata, "Aku melihat uban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemerah-merahan." Mana datang merah tu? Inai. Kemudian Berkata Abu Isa Imam Tirmizi rahimahullah, "Ini adalah sesuatu riwayat yang terbaik di dalam bab ini dan terperinci kerana riwayatnya sahih. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai penuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu dengan berubat." Dan Abu Rimsah namanya adalah Abdullah bin al-Yasirli at-Taymi. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Abi an Syarikin an Utsman bin Mawhab qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala Abu Isa warawa Abu Awanata hadzal hadis an Utsman bin Abdullah bin Mawhab qala an Ummi Salamata. Sambung sebelah sambung terus muka surat 39. Haddatsana Ibrahim bin Harun haddatsana Nadhr bin Zurarah an Abi Janab an Iyad bin Laqit anil Jahdamah imra'ati Bishr bin Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad igtasala wa bi ra'sihi rad'un min hinna atau qala radghun syakka fi hadha syekh. Aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya mengeringkan rambutnya setelah mandi dan di kepalanya terdapat bekas daun inai atau perawiran. Beliau berkata, tapi itu kalau kita nak pakai inai, daun inai pun janganlah melampau. Nah, kita nak macam ni lah kan. Kita pergi lulunya daun tu, kita pergi ke kedai nampak daun. Ini nak ikut sunnah Nabi, nampak daun tak? Maksudnya nak kena faham konteks hadis tu. Sesuai dengan Nabi baru keluar, memang nampak daun-daun tu. Kemudian
syak pada perawi lagu sama ada bekas daun inai atau bekas celuman. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Amr bin Al-Asim haddatsana Hamad bin Salamata anba'ana Humaidun an Anasin qala ra'aitu sya'ara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduba, berinai. Nabi berinai. Mana yang rambut nampak putih tu Nabi inaikan. 39 40. Last terakhir qala Hamadu wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik makhduba. Benda yang sama. Aku melihat rambut baginda Rasulullah yang ada pada Sayyidina Anas bin Malik berinai. Kita pernah simpan tak rambut kawan-kawan kita? Kok kita simpan, oh tu dapat jumpa kawan tu, dia kira kita punya uban, dia nak kata ustaz, nak rambut ustaz nak simpan-simpan. Kok ada lah yang kata kita tak ta'assub. Kita hari ni banyak orang trigger kita dengan istilah ta'assub. Kita bukan ta'assub. Bila sebut je maulid, adalah yang geng-geng yang tak suka dengan maulid sebab dia kata kita ni ta'assub lebihkan kepada Nabi. Padahal itulah hak Nabi. Tak ada orang dalam Al-Quran yang Allah melebihkan kedudukan dan kemuliaan orang tersebut melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa naktafi bihazal qadar, cukup setakat ini. InsyaAllah nanti pada esok kita akan selesaikan setakat mana yang kita mampu untuk habiskan. Ampun maaf mana yang terkurang. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, khusus kepada tuan guru kita Fadil Ustaz Nazri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.